Segmen personality kali ini menyingkap kisah seorang usahawan muda yang berjaya. Nekat untuk menceburi bidang ini di usia muda, Sarah Al-Fakri sanggup menolak tawaran menyambung PhD di luar negara. Minatnya yang mendalam terhadap bidang perniagaan membuatkan pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian dengan kepujian ini beralih arah ke dunia usahawan. Anak kelahiran ibu kota ini juga telah mendapat anugerah pelajaran Diraja Pingat Jaya Cemerlang yang merupakan anugerah berprestij di universiti. Memang saya rasa susah saya nak tolak tawaran yang saya rasa selama ni saya tunggu-tunggu. Saya nak belajar kat UK, saya nak buat kajian pasal alam sekitar. Tapi saya rasa di antara dua yang saya rasa okey, saya nak fokus. Sebab bagi saya dalam dunia kita ni, kalau kita nak berjaya dalam satu tu, saya rasa kita kena fokus. Saya tak boleh buat, kita ni memang ada dua tangan tapi kita tak boleh nak buat semua benda. Saya rasa okey, saya tak boleh nak belajar, at the same time takkan saya nak belajar tapi saya nak ambil order. Saya nak belajar, saya nak telefon macam mana kat Malaysia, okey. So saya rasa macam saya kena lupakan hasrat cita-cita saya, mungkin belajar, insya-Allah rezeki Allah tu sentiasa ada. Melihat kepada perwatakan Sarah Al-Fakri yang lemah lembut dan sopan santun, mendorong beliau untuk mengekalkan konsep rekaan yang bercirikan muslimah. Hasrat beliau bermula untuk menjadi pencetus blaus muslimah yang memberi inspirasi kepada remaja yang ingin bergaya dan patuh syariah. Saya masih ingat lagi masa tu macam mana saya nak betul-betul kuat nak cubakan diri dalam dunia perniagaan ni. Bila dalam bilik saya duduk, saya cakap saya nak memakai pakaian selesa, yang labuh, yang longgar, yang saya sendiri nak pakai, bukan untuk orang. Jadi yang saya sendiri nak pakai, yang saya rasa jahitan dia kemas, material dia yang selesa. Itu yang menguatkan diri saya untuk membuka satu bisnes di mana saya nak jadi pencetus. Biar orang lain jadi pencetus jubah, saya nak jadi pencetus muslimah blaus yang labuh, longgar, tidak jarang dan selesa. Dalam mengecapi manisnya bidang perniagaan, Sarah juga berdepan dengan cabaran. Beliau turut merasai pengalaman pahit yang menjadikan dirinya tidak mudah melata, malah lebih berani dalam menghadapi dugaan yang mendatang. Walaupun kadangkala permintaannya tidak dipenuhi, beliau bijak mengatasi kekangan tersebut. Dalam dunia perniagaan ni juga kita mesti ada untung rugi. Bila saya nak cerita pasal rugi tu, ialah bila kita nak cuba satu produk, kita jangan rasa yang benda tu dah berjaya. Mesti ada peringkat yang kita nak keluarkan and kita nak test market. Okey, bila tak berjaya di situ kita rasa macam okey, ada kerugian kat situ. Contoh, saya pernah hantar kain untuk dijahit tapi tak mengikut cita rasa saya. Tiba-tiba bila datang pada saya, semuanya berkating ikut bentuk badan. Saya rasa macam itu bukan konsep yang saya nak. Daripada situ saya dah mengalami kerugian masa, kerugian duit, tenaga dan produk saya. Di sebalik kejayaan usahawan muda ini, sudah tentu beliau mempunyai sumber inspirasi dan pendorong semangat agar kekal positif dalam mencorak perniagaannya. Keluarga dan suami, Muhammad Aidil bin Jibril, menjadi tulang belakang kejayaan beliau dari awal meniaga hinggalah sekarang. Bagi saya, peluang tu sentiasa ada. Jadi saya bangun dengan dorongan bapa saya. Itu sebabnya saya kuat. Saya ada orang-orang kuat di sekeliling saya. Saya ada ayah saya yang banyak menasihati saya dalam bidang kewangan. Saya ada mak saya yang selalu bagi dorongan moral support, rohaniah. Mak saya kata, okey, ingat Allah, rezeki itu sentiasa ada, rezeki itu Allah yang bagi. Orang kuat dalam hidup saya tentulah suami saya. Dialah yang banyak bagi dorongan. Setiap kali saya rasa saya ada rasa macam nak putus asa, dialah yang menguatkan, kata tak boleh putus asa.
dia yang banyak bagi kata-kata semangat, bagi tahu saya yang rezeki ni Allah yang bagi. Kenapa kita takut customer tak nak beli? Kenapa kita takut yang tak ada orang nak datang butik? Kenapa kita takut yang barang kita tak laku? Sebabnya kita kena percaya konsep yang Allah tu yang memberi rezeki. Pada saya, kelebihan isteri saya, Sarah Al-Fakri ni, dia seorang yang pandai membahagi masa lah. Which is pada saya seorang wanita ni, dan terutamanya isteri saya ni, dia boleh buat lebih daripada satu kerja dalam satu masa. Compare macam saya rasa buat 2-3 benda tu agak sukar. So bila dia menguruskan rumah, menguruskan perniagaan, saya rasa seperti benda yang normal dan boleh dikatakan sempurna lah buat saya. Pengalaman ibu bapa, keluarga dan orang sekelilingnya dijadikan sebagai guru untuk beliau mengetahui selok-belok dunia perniagaan. Usahawan muda ini percaya dengan ilmu, manusia boleh mencapai impian. Diusuli dengan sikap yang positif dan cekal, membolehkan beliau kekal dengan momentumnya untuk maju mengorak langkah. Okey, antara tips yang saya boleh kongsikan untuk anak-anak muda cebur dalam dunia perniagaan ni, yang pertama saya berpegang pada attitude yang betul. Kita kena ada attitude yang betul, kita kena respect orang, kita kena jangan sombong, kita kena sentiasa ingat orang yang lebih kurang bernasib baik dari kita. Kita kena sentiasa ada rezeki yang Allah bagi tu bukan semua kita punya. Rezeki yang Allah bagi kita tu sebenarnya ada untuk orang lain juga. Dari situlah kita kena bersedekah. Majikan menjadi pemangkin kepada pekerjanya. Justru, Sarah Al-Fakri mencerminkan dirinya sebagai seorang majikan yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Melalui pembawaan watak beliau yang ramah dan mesra, membuatkan dirinya mudah didekati. Okey, Puan Sarah ni dia seorang yang mudah mesra dengan pekerja dan pelanggan, dan walaupun dia nampak lembut tapi sebenarnya dia tegas dan berdisiplin dalam melakukan perniagaan di Koya ni. Dan yang paling penting, Puan Sarah ni dia sangat menjaga kualiti produk untuk memuaskan hati pelanggan. Dalam meniti arus dunia perniagaan, jatuh bangun menjadi titik tolak kepada seseorang. Semoga dengan kisah Sarah Al-Fakri ini menjadikan kita kekal positif dalam menggapai kejayaan dan terus menjadi sumber inspirasi kepada usahawan muda. Harapan saya nak membawa di Koya ni ke peringkat yang lebih tinggi, fashion yang berkonsepkan muslimah, sebab saya pun nak membantu golongan anak-anak muda kita ni berfashion tapi kita masih berlandaskan syariat. Bukan saja nak berjaya di dunia tapi nak berjaya di akhirat, insya-Allah.